Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini InsyaAllah kita akan mengikuti kursus intensif Qawaid Fiqhiyah siri yang keempat. Dan pada hari ini insyaAllah kita membincangkan kaedah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir dan aplikasinya. Baik. Okey, dari segi pendahuluan, kalau kita melihat dalam syariat Islam kita ini, pentaklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada mukallaf ialah kewajipan ataupun tanggungjawab yang berdasarkan kemampuan manusia untuk lakukan. Jadi dalam syariat Islam ni, Allah tidak akan mentaklifkan dengan satu bebanan yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf ataupun oleh manusia. Okey, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dan Allah tahu keupayaan manusia itu untuk melakukan ibadat yang diwajibkan. Okey. Jadi kalau kita cek dalam fiqh, dalam syariat Islam kita ni, tidak ada satu ibadat pun yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Semuanya dalam kemampuan, dalam lingkungan kemampuan manusia, khususnya orang Islam, untuk melakukannya. Sama ada puasanya, hajinya, solat, zakat dan sebagainya. Okay. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan ketidakupayaan seseorang individu dalam melaksanakan ibadat. Sebab itulah keadaan manusia ni dia tidak sama antara satu sama lain. Jadi jangan kita kata kenapa aku boleh buat, orang tu tak boleh buat. Ya, sepatutnya orang tu boleh buat sebab aku boleh buat. Okey, sebab saya teringat dalam satu program saya menceritakan tentang keringanan yang ada dalam syariat Islam tentang rukhsah berkenaan dengan bolehnya kita mengambil wuduk dengan salji. Okey. Jadi kalaulah kita ni jenis orang tak tahan, salji itu kita boleh ambil untuk kita cairkan dan dalam, maksudnya suam lah kan, sebab tidak semua orang mampu untuk tahan kesejukan salji tu kan. Jadi ada peserta kata, Ustaz, saya ambil wuduk dengan salji okey je. Jadi sebab tu saya katakan, tuan jangan samakan keadaan tuan dengan orang lain kan. Tuan mungkin mampu tahan kita panggil kesejukan salji tu, tapi orang lain tak mampu kan. Sama macam tadi kita katakan, kalau aku boleh buat, sepatutnya orang lain boleh buat kan. Tapi kita kena tengok keadaan orang lain jugalah. Jadi setiap keadaan itu kita perlu raikan, dan mufti ataupun mujtahid dan juga faqih yang nak memberi jawapan hukum kepada sesiapa yang bertanya kepadanya perlu meraihkan, kena tengok keadaan orang yang bertanya tersebut. Okey. Tapi in general kan, semua ibadat memang manusia yang normal mampu melaksanakan kan. Itu prinsip umumnya kan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu memang ada, kita panggil, keadaan yang menyukarkan seseorang itu untuk melaksanakan ibadat dengan cara yang sempurna, maka ada keringanan di situ yang mana insya-Allah kita akan lihat nanti. Baik, definisi kaedah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir, yang kita terjemahkan setiap kesukaran akan membawa kepada keringanan hukum. Okey, jadi apa maksud Al-Masyaqqah? Okey, Al-Masyaqqah di sini bermaksud satu bentuk ataupun satu keadaan yang sukar, yang susah, yang di luar batasan kemampuan kebiasaan manusia. Okey. Jadi kemampuan kita memang kita mampu buat, tetapi kita pun tetap ada batas dan had-had tertentu dalam melaksanakan
sesuatu benda kan. Jadi apabila keadaan normal, maka kita kena melaksanakan seperti mana yang diperintahkan kepada kita untuk buat ibadat tersebut. Tetapi apabila kita berada dalam satu situasi kesukaran, dan kesukaran ni apa? Contoh macam sakit, musafir, dipaksa dan lain-lain, maka daripada keadaan normal kita akan bertukar kepada keadaan yang luar biasa, yang luar normal. Maka bila luar biasa, luar normal itulah dia akan membawa kepada satu bentuk keringanan, iaitu satu keadaan yang dimudahkan daripada bentuk asal. Itu maksudnya. Jadi keadaan yang susah akan menjadi sebab kepada sesuatu hukum fiqh itu diringankan. So dia punya, kita panggil perinciannya, satu-satu keadaan yang menyebabkan kesempitan dan kesukaran kepada seseorang mukallaf, sama ada pada harta dia ataupun pada diri dia, maka syarak akan memberi satu kelonggaran hukum kepadanya untuk mengurangkan kesukaran tersebut. Dan kaedah ini sebenarnya dia ada kaitan rapat dengan apa yang dipanggil konsep rukhsah dalam Islam ataupun dalam fiqh. Dan rukhsah itu adalah kita panggil keringanan hukum. Yang contoh macam ni lah, kita boleh bagi contoh awal. Kalau dalam keadaan normal, kita nak semayang, kita wajib qiyam, iaitu berdiri tegak kan, di mana qiyam ini adalah salah satu rukun dalam solat kan. Tetapi kalau kita sakit, aksiden, patah kaki dan sebagainya, kita boleh untuk semayang sekadar kita mampu. Kalau boleh duduk atas kursi terlebih dahulu. Kalau tak mampu, hanya boleh berbaring, maka semayang dalam keadaan berbaring. Itu yang kita katakan daripada keadaan satu situasi normal, iaitu kena semayang qiyam, berdiri tegak. Nanti disebabkan kita sakit, patah kaki dan sebagainya, kita berpindah kepada satu keadaan yang dipanggil rukhsah, yang diringankan. Makna kata hukum asal kena berdiri, qiyam, tapi bila rukhsah itu diringankan, so kita bolehlah sembahyang duduk ataupun berbaring dan mengikut keadaan yang kita mampu buat. Okey. Tapi persoalan yang menarik ialah, adakah semua jenis masyaqqah, adakah semua jenis kesukaran itu boleh diambil kira untuk meringankan hukum? Kan? Okey. Jadi kita kena tengok dan kita kena faham bahawa sebenarnya masyaqqah ni ada dua lah, yang kita katakan. Satu dia panggil masyaqqah biasa, iaitu kesukaran yang masih mampu ditanggung manusia. Sebab dalam apa-apa perbuatan, dia tidak akan lari daripada ada kesukaran-kesukaran tertentu. Kita nak makan, ada kesukaran, sebab nak kena masak dulu, nak kena pergi beli barang dulu kan. Mana ada tiba-tiba ada makanan atas meja. Tapi sekarang ni ada Foodpanda, Grab Food dan sebagainya, itu pun sukar juga. Sebab apa? Sebab nak ada makanan atas meja kita, nak ada orang hantar makanan dekat kita, kita kena install app terlebih dahulu kan. Kita kena ada duit, sama ada COD ataupun kita transfer online tu kan. Jadi dia sedikit sebanyak, sebenarnya benda tu sukar. Itu yang dikatakan sukar. Dia mudahnya petik jari, tiba-tiba ada makanan atas meja kan. Macam cerita Laksamana Doremi pakai bangsi kan, harmonika tu, tiup harmonika, ada makanan kan. Itu mudah lah. Tapi dalam hidup kita, mau tak mau, kita tidak akan sunyi daripada bentuk-bentuk kesukaran. Cuma tahap kesukaran tu ada dua, iaitu kesukaran biasa dan kesukaran luar biasa, masyaqqah biasa dan juga masyaqqah luar biasa. Dan masyaqqah biasa ini iaitu kesukaran yang masih mampu dalam lingkungan kemampuan manusia untuk buat dan tidak diambil kira pun. Kesukaran ini tidak menjadi keringanan hukum di sisi syarak, bahkan ia adalah antara tuntutan pentaklifan ataupun dipanggil lawazim. Lawazim kepada pentaklifan, maknanya dia mau tak mau dia tak boleh nak dipisahkan. Contoh macam bila kita nak solat,
kita kena berwuduk. Dan berwuduk itu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi kita kata sukarlah sebab saya dah pakai bedak kan. Jadi takkan saya nak basuh muka saya kan. Mau tak mau, pakai bedak ke tak pakai bedak ke, pakai gincu ke apa mau, benda tu kita tetap kena basuh muka. Jadi masyaqqah yang kecil-kecil ini sebenarnya tidak menjadi satu bentuk keringanan. Sebab itu macam kita katakan daripada peringkat awal lagi, kaedah fiqh ini dia bersifat aghlabiyah kan, bersifat dia tidak boleh diaplikasi. Sebenarnya dia tidak boleh diaplikasi untuk semua masalah-masalah fiqh. Dia hanya untuk kebanyakan masalah fiqh sahaja. Sebab kalau kita gunakan kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir dalam semua bentuk kesukaran, jadi satu benda apa pun kita takkan buat ibadat. Sebab apa? Sebab dalam semua ibadat ada masyaqqah. Okey. Jadi sekarang ni hari ni kita nak faham sebenarnya yang dimaksudkan al-masyaqqah yang diambil kira sebagai keringanan hukum ialah masyaqqah al-kabirah ataupun masyaqqah yang luar biasa. Dan masyaqqah luar biasa ni pula ini pun pembahagian ni pun berdasarkan ijtihadi saja. Dan ada yang orang kata istilahkan masyaqqah luar biasa saja. Tapi saya letak juga nak lagi fahaman, ada masyaqqah luar biasa yang besar yang boleh menyebabkan kepada keringanan hukum. Masyaqqah luar biasa yang pertengahan, ni bergantung sama ada pertengahan ni dia hampir kepada yang besar ataupun dia kecil kan. Jadi kalau masyaqqah luar biasa tapi dia tahap kecil, dia sebenarnya masih dalam lingkungan masyaqqah biasa walaupun nampak macam luar biasa. Okey. Tapi kadang-kadang dalam perbahasan setengah kitab berkenaan dengan masyaqqah ni, dia tidaklah pecahkan pula besar pertengahan kecil ni kan. Dia hanya bezakan antara dua, iaitu masyaqqah biasa dengan masyaqqah luar biasa. So tak apalah, itu kita panggil atas pembahagian masing-masing lah. Okey. Cuma yang penting di sini yang dimaksudkan dengan al-masyaqqah tajlibu taysir ni ialah al-masyaqqatu asyaqqah ataupun al-kabirah hiya allati tajlibu taysir kan, iaitu al-masyaqqah yang luar biasa sahaja yang menyebabkan keringanan hukum. Itu kita kena faham. Baik. Dalil kepada kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa kan. Allah ingin meringankan beberapa perbuatan kepada kamu, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Okey. Tapi tak bolehlah gunakan hujah ni aku lemah lah jadi tak payahlah solat, tak payahlah puasa, aku lapar ni kan. Lapar ni sebab aku lemah. Kan? Jadi Allah dah kata kan, bila lemah yukhaffifu ankum. Kan? Sebab kita kena faham balik pemahaman tentang al-masyaqqah yang dimaksudkan, iaitu kalau al-masyaqqah as-saghirah ataupun al-masyaqqah al-yasirah ini, masyaqqah yang kecil-kecil ini, dia tidak menjadi faktor kepada keringanan hukum. Baik. Firman Allah yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mudah kepada kamu dan Allah tidak mahu perkara-perkara yang sukar. Dan maksudnya bila berlaku tahap kesukaran itu, akan adalah kita panggil keringanan hukum di situ. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kan, surah Al-Hajj. Tidaklah Allah jadikan kesusahan dalam agama. Okey, yang maksud haraj ni ialah al-harajul kabir, masyaqqah kabirah. Masyaqqah yang saghirah tetap ada. Okey, bila sebut hidup manusia ni memang akan ada kesukaran. Cuma yang kecil, kesukaran kecil ataupun kesukaran besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mentaklifkan suatu perkara ataupun satu ibadat kecuali dalam lingkungan kemampuan manusia untuk melaksanakan. Ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa dalam syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keringanan kalau berlaku apa-apa masyaqqah ataupun apa-apa kesukaran yang besar. Dalil daripada hadis
Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Okey, pemudahkanlah dalam fatwa kamu. Jangan kamu susah-susahkan orang. Okey, kalau untuk diri sendiri, amalan diri sendiri, kalau kita nak syadid, silakan. Tapi kalau untuk orang awam dan kita kena raikan, sebab itu mufti ni dia bukan sewenang-wenang bila orang datang tanya terus jawab, kan. Dia kena ada juga sedikit penyiasatan, kan. Tanya kamu ni daripada mana, kan, negeri mana, mazhab apa, kenapa perlu kita tanya mazhab? Sebab kalau dia tu bermazhab Maliki, kita menjawab berdasarkan mazhab Syafi'i, kan. Jadi mungkin agak sukar bagi dia, kan. Cuma kita berada di Malaysia, kan. Jadi sesiapa sahaja yang berada di Malaysia, dia pun kena raikan juga pandangan-pandangan mazhab Syafi'i kita. Sebab itu nak jadi mufti ni bukan senang-senang, dan bukan mudah. Jadi dia kena buat sedikit siasatan, dia kena tahu latar belakang penanya, untuk dia bagi satu jawapan fatwa yang insya-Allah memudahkan dan tidak menyusahkan. Okay. Hadis lain, bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku, kata Rasulullah, diutuskan dengan agama yang mudah, agama yang simple. Bukan yang susah. Kita saja yang buat susah-susah dalam agama ni. Okey. Kemudian Rasulullah ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma man lam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nas. Tidaklah Rasulullah kalau ada option, kalau ada dua option, melainkan ada dua pilihan, Rasulullah akan pilih yang paling mudah, selagi mana yang mudah itu tidak menjadi dosa. So kalau benda yang mudah itu adalah dosa, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripada melakukan dosa. So ini adalah antara dalil-dalil kaedah kepada al-masyaqqah tajlibut taysir, ya. Maksudnya dalil inilah yang menjadi sandaran dalam hukum syarak, di mana apabila berlaku kesukaran, para ulama akan memberi jawapan yang memudahkan. Baik. So seterusnya kita lihat apakah faktor-faktor keringanan kepada hukum, kan, iaitu keadaan-keadaan luar biasa yang boleh menyebabkan keringanan kepada hukum. Dan antaranya ialah tersilap. Okey, sebab manusia ni dia kadang-kadang dari segi percakapan, kan, nak sebut contoh nak sebut tolak, kan. Saya nak tolak isteri saya, dia tergelincir lidah, dia pergi kata saya talak isteri saya, kan. Adakah jatuh talak? Walaupun kita belajar, kan, kita belajar bab lafaz soreh, lafaz yang jelas, bila diucapkan oleh seseorang suami kepada isteri dia, boleh terjatuh talak walaupun tanpa niat, kan. Tapi sebenarnya dia tu memang tersilap, tergelincir lidah dia, kan. Jadi sebab tu hakim pun sama juga, dia bukan sewenang-wenangnya jatuhkan hukuman terus macam tu je. Dia kena investigate, kan, kena tanya soal jawab dan sebagainya, kan. Jadi faktor kesilapan ini pun dalam hadis yang lain pun ada disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira kesilapan-kesilapan yang manusia kena buat, yang manusia buat. Okey, faktor kedua ialah musafir, kan. Jadi bila dalam musafir, kalau ikut contoh macam dalam ibadat solat kita lah, kalau kita tidak musafir, kita bermukim, maksudnya kita kena semayang tamam 4 rakaat. Bagi semayang 4 rakaat dan kena semayang dalam waktunya. Tetapi bila musafir ini adalah masyaqqah yang kabirah, ya, maka ia adalah faktor keringanan untuk dibolehkan semayang jamak, ataupun semayang qasar, kan. Okey, kemudian faktor lain, faktor yang meringankan hukum ialah sakit. Okey, sakit yang sakit pun tengok keadaan, kan. Ada yang sakit kuat, ada yang sakit biasa. Kalau sakit pening sikit-sikit, demam sikit-sikit, terus tak mau semayang, itu melampau lah.
Jadi kalau kita panggil even sakit kuat pun, demam, demam kuat, sekarang ni COVID-19, tetap wajib kena sembahyang kalau kita disahkan positif. Okey. Ni jangan ambil kesempatan disahkan positif COVID-19 terus kata ini masyarakat yang aku tak payah sembahyang. Kecuali lah kita duduk dalam ICU duduk tercungap-cungap tak boleh nak, memang dalam keadaan tidak sedar diri, itu lain cerita lah kan. Tapi kalau peringkat awal disahkan positif, kita masih boleh bernafas dengan elok, cuma mungkinlah demam sikit ke apa, itu masih kita wajib solat. Dan sakit ini macam tadi kita bagi contoh, kalau ikut hukum asal kita kena qiyam, kena berdiri, sebab itu rukun dalam solat. Tapi kalau kita sakit yang menyebabkan kita tidak boleh berdiri, maka dibenarkan, diringankan hukum untuk kita sembahyang duduk ataupun sembahyang berbaring dan sebagainya. Baik, kemudian faktor keringanan yang lain ialah paksaan. Orang paksa kita, dan orang yang memaksa kita itu berkemampuan untuk melaksanakan apa yang diugut. Contoh dia kata, kalau kamu tak minum arak, aku bunuh hang, ataupun aku bunuh anak bini hang, dan sebagainya. Maka ketika itu diharuskan untuk minum arak, tapi tidak boleh melampaui batas lah. Okey, dia paksa suruh minum cawan lah, kita bantai pergi satu botol itu tak boleh lah. Okey. Kemudian faktor keringanan yang lain ialah lupa. Ini normal. Okey. Berlaku kepada siapa sahaja. Okey. Kita terlupa, kan? Contoh puasa. Tapi mungkin sebenarnya jarang berlaku kan, tapi ada orang jenis khususnya hari pertama lah, dia jenis tak tengok kalender, tak tengok pengumuman puasa. Okey. Dia pergi makan, terlupa, ataupun dia tak tahu kata itu hari pertama puasa kan. Jadi dimaafkan, maksudnya puasa dia tu tak terbatal. Kemudian faktor yang keringanan yang lain adalah jahil. Cuma jahil ni kita tidak boleh umumkan. Yang maksud jahil sebagai keringanan hukum ni ialah jahil di negara-negara ataupun di tempat yang sukar dakwah Islam masuk, kan, ke tempat itu. Tapi kalau kita tengok realiti sekarang ni kan, even kalau kita duduk di negara-negara yang bukan Islam, kita pergi Australia, kita pergi ke UK, Itali ke dan sebagainya, kalau kita berhujah bahawa kita tidak tahu tentang hukum hakam, itu hujah yang tidak boleh terima. Sebab apa? Sebab di negara-negara bukan Islam itu pun akses kepada dakwah itu ada. Orang Islam beribu ada dekat sana, sama ada Arabnya, Pakistannya, orang Malaysia sendiri kan. Jadi kejahilan yang dimaksudkan di sini ialah kalau memang betul-betul dia duduk di negara komunis, contoh dekat Korea Utara kan, propaganda yang dilakukan kan, memang dakwah payah nak sampai di situ. Ataupun dia memang duduk dalam hutan, geng-geng Amazon ke apa semua kan, dan pendakwah tak ada siapa berani nak pergi sana kan. Kalau pendakwa Kristian ataupun traveler yang suka adventure ni, dia orang pergi, depa suka lah pergi sana kan. Tapi kita siapa nak pergi dakwah orang Amazon kan? Jadi orang asli pedalaman, so kalau mereka tidak tahu hukum hakam, itu dimaafkan. So kalau mereka tak sembahyang, tak berdosa kan, sebab dakwah tak sampai kat mereka. Okey, kemudian faktor yang lain ialah umum balwa. Okey, umum balwa ni apa? Umum balwa ni adalah satu keadaan yang sukar kita nak elak. Dan umum balwa ni dia ada dua. Satu, disebabkan terlalu banyak benda tu berlaku sehingga kita sukar nak elak. Contoh macam katakan di setengah tempat ataupun di setengah masjid, burung cat rumah tu kan cukup banyak. Okay. Jadi dia masuk dalam masjid tu satu hal lah, tapi dia berak merata tempat penuh dalam masjid tu kan.
Jadi macam mana kita nak buat? Kan? Bukan bermaksud kita boleh semayang atau taik burung tu, tak. Maksudnya ialah kita kena usaha untuk cuba basuh ataupun cuba hilangkan kesan najis itu, kan, sekadar yang boleh. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Okey. Kemudian umum balwa yang kedua ialah disebabkan ia terlalu sikit. Ya, maksudnya payah nak cari. Sebab itu kalau kita katakan macam saksi untuk perkahwinan, dia kena saksi yang adil. Okey, saksi yang adil ni kalau ikut takrifan dalam kita yang masukkan adil ini ialah mereka yang tidak buat dosa besar dan tidak melazimi dosa-dosa kecil. Kan? Jadi sekarang ni kita nak cari mana saksi yang adil ni. Okey. Bukan kata tak ada langsung, ada tapi agak sukar. Jadi so nak buat macam mana? Sama juga dengan isu pelantikan pemimpin. Okey. Yang afdalnya ialah kita mencari pemimpin yang adil, yang melaksanakan tuntutan Allah dan Rasulullah, maksudnya dia melaksanakan tuntutan agama lah. Okey. So kita nak cari pemimpin yang komplit. Contohlah pemimpin tu dia mesti belajar pengajian Islam contohnya. Okey. Bukan kata tak ada, tapi tak ramai. Jadi kita boleh melantik pemimpin sekadar yang kemampuan, kelayakan yang dia ada. Yang penting dia boleh memimpin, walaupun kadang-kadang dia tidak berapa adil. Sebab itu kalau kita tengok sejarah khalifah-khalifah terdahulu kan, ada khalifah-khalifah yang fasik, kan? Tetapi dia masih diiktiraf sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab kemampuannya untuk memerintah umat Islam ataupun mengetuai umat Islam, dan khususnya dalam peperangan. Dan dia fasik untuk diri dia, tapi kalau bab Islam dia boleh mempertahankan. Itu termasuk dalam kategori umum balwa. Okey, yang terakhir ialah faktor-faktor keringanan, ialah kekurangan tabi'i. Contoh orang kurang upaya lah. Okey, macam tadilah qiyam, berdiri ketika solat itu rukun, tapi dah dia ni terputus kaki sebab aksiden ataupun memang daripada kecil lahir tanpa kaki. Okey, jadi nak qiyam macam mana kan? Maka orang sebegini, orang kurang upaya boleh sembahyang duduk ataupun mengikut kemampuan. Kalau katakan dia mampu berdiri, dia ada sebelah kaki je. Ya, sebab saya pernah tengok ada orang yang walaupun dia tak ada sebelah kaki saja, tapi dia boleh berdiri. Jadi orang yang sebegini maka wajiblah dia berdiri mengikut kemampuannya. Tapi kalau dia ni jenis tak tahan, apatah lagi kalau mungkin badan agak gempal dan juga orang tua, maka dia solatlah sekadar kemampuannya. Okey, ini antara faktor-faktor keringanan hukum dalam fiqh kita. Okey, jadi apabila kita kata berlaku keringanan hukum, kan? So apakah bentuk-bentuk rukhsah ataupun bentuk-bentuk yang diringankan hukum ni? Dia ada beberapa. Yang pertama ada yang dinamakan rukhsah digugurkan. Rukhsah isqat dia panggil. Iaitu contohnya apa? Contoh gugur kewajipan haji bagi wanita yang ketiadaan mahram. Dan isu mahram ini memang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh dengan detail jugalah. Okey. Mahram ni sama ada suami dia ke, anak dia ke, adik dia, ayah dia dan sebagainya. Tapi kalau dah tak ada, adakah contoh macam sekarang ni saudara mara, kan, kawan-kawan. Nah, itu kita tak bincang di sini secara detail lah. Cuma nak cerita bagi kalau ikut generalnya, umumnya, kalau wanita itu tiada mahram ataupun tiada yang boleh membawanya, maka dia tidak diwajibkan haji. Kemudian rukhsah yang kedua ialah rukhsah dikurangkan. Contoh macam solat qasar. Solat qasar ni
solat yang 4 rakaat lah khususnya. Yang 3 rakaat, 2 rakaat dah tak boleh qasar dah. So yang 4 rakaat Zuhur, Asar dan Isyak ini kalau berlaku musafir maka boleh dikurangkan kepada 2 rakaat. Dan ini ada dalil, ada dalil daripada hadis Rasulullah SAW dan juga daripada Quran. Kemudian rukhsah yang ketiga dinamakan rukhsah ibdal ataupun rukhsah yang ditukarkan, contoh macam tayamum. Kan asalnya kita nak berwuduk, kita nak bertaharah untuk ibadat ni, kita kena ambil wuduk ataupun mandi wajib kalau ada besar. Tapi kalau air tak ada, kan, air terputus ataupun memang tempat tu di padang pasir memang air tak ada, maka kita boleh tukar dengan tayamum. Okey, kemudian rukhsah yang seterusnya ialah rukhsah takdim, iaitu berlaku kesukaran maka kita boleh melaksanakan jamak takdim, iaitu kita mendahulukan solat yang kedua ke dalam waktu yang pertama. Contoh kita buat asar dalam waktu zuhur, isyak dalam waktu maghrib. Kemudian rukhsah takhir, iaitu rukhsah mengkemudiankan, macam jamak takhir, iaitu kita melaksanakan solat pertama dalam waktu yang kedua, iaitu kita sembahyang zuhur di waktu asar, maghrib di waktu isyak. Okey. Kemudian rukhsah disebabkan darurat ataupun hajat. Ni selalu yang kalau kita biasa untuk baca kitab-kitab fiqh, qawaid fiqh ni, kalau bab darurat ni dia cerita pasal makan babi ya. Kan? Jadi dalam keadaan darurat maksudnya kita pergi tempat tu memang tak ada benda lain kecuali babi. Ataupun dalam hutan kita tersesat, kan? Banyak-banyak binatang yang kita jumpa semuanya babi, kan? Tak babi, rimau. Tak rimau, gajah. Jadi nak makan nak mana? Okey. Jadi kalau hanya ada babi saja dan kita memang darurat dah nak mati dah, maka kita diharuskan untuk kita makan benda yang haram, kadar yang perlu sahaja, tidak boleh melebihi had sampai sendawa, kenyang sangat, kan. Sekadar untuk bagi ada kekuatan diri kita untuk hidup saja. Okey, kemudian jenis rukhsah yang seterusnya ialah rukhsah taghyir, iaitu yang berubah terus. Contoh macam solat khauf. Kalau ikut hukum asal, kita kena sembahyang menghadap kiblat, rokok, sujud dan sebagainya tu, kan. Tetapi apabila dalam perang ni, okey, bila dah ni tahap musuh dah serang dah ni, bukan musuh di persepadanan, tapi memang musuh dah serang dah, maka solat khauf ni kita boleh sembahyang tanpa meraihkan rukun solat, kan. Sama ada kita menghadap kiblat ataupun tidak, kita rokok ataupun tidak, sujud ataupun tidak, ni dalam perang ni, kan, dibenarkan untuk kita tidak mengikut rukun. Dan ini adalah bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis rukhsah yang dibenarkan ataupun diberikan kepada mereka yang dalam keadaan masyaqqah yang besar. Okey. Jadi sebagaimana kaedah-kaedah fiqh yang lain, kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir ini juga mempunyai beberapa kaedah anak-anak ataupun kaedah furu' di bawah dia. Antara yang famous ad-darurat tubihul mahzurat, benda yang terlarang, benda darurat ataupun perkara situasi darurat akan membenarkan perkara yang dilarang sebelum itu. Macam tadilah, babi haram, arak haram. Tapi kalau dalam keadaan darurat ni sama ada mati ataupun hampir mati, kan? Ataupun dalam akan menyebabkan satu situasi yang teruk sangat, maka dibenarkan perkara-perkara yang diharamkan sekadar perlu. Dan bukan dibenarkan tu sewenang-wenangnya, tapi dikaitkan dengan kaedah kedua, ad-darurah tuqaddar biqadariha, iaitu setiap darurat itu dia ada kadar dia ada had dia, bukan sewenang-wenang macam tadi, kan. Minum arak, kalau contoh kita terlekat tulang lah contoh, ataupun terlekat makanan, kan, nak jadi cerita kita nak melepaskan tulang ataupun makanan yang ada dalam kerongkong kita ni, kita duk cari pi sana pi sini tak jumpa, sekepan nasi pun tak jumpa, air pun tak jumpa, tiba-tiba ada arak.
kan. Kita dah duk tercungap-cungap nak mati ni, maka kita dibolehkan ataupun diharuskan ketika itu dan tidak berusaha untuk menengguk arak itu sekadar untuk menghilangkan lekat makanan itu, kan. Teguk satu sedap pula, kan, tapi teguk kedua tu dah jadi haram lah, kan. Sebab apa? Ad-daruratu qadar biqadariha. Dan saya pun sama juga, saya takkan baca satu persatu dan saya tidak akan bagi contoh setiap kaedah-kaedah furu' ni. Ini sekadar kita panggil lintasan nak cerita bagi ini antara cabang-cabang kepada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. So kerana kita tengoklah aplikasi kaedah ni yang ada dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh, kan, iaitu contoh macam tayammum menggantikan wuduk. Kan, wuduk ni dalam keadaan normal, tapi bila berlaku keuzuran, maka dia meringankan hukum, iaitu kita boleh tukar kepada tayamum. Tayamum ni menggunakan debu tanah, kan, darbatun lil wajhi dan darbatun lil yadain, satu tepukan untuk muka dengan niat dan satu lagi tepukan untuk kedua-dua tangan. Okey. Kemudian solat jamak dan qasar disebabkan kita musafir, kalau jamak ni ada perbahasan, tanpa musafir pun boleh jamak, dengan syarat ada keperluan tertentu. Kemudian solat duduk bagi mereka yang tidak mampu, kan, al-masyaqqah tajlibut taysir, kan. Dah tak mampu berdiri, nak paksa dia berdiri juga, kan, tak boleh lah, ya, sebab Islam meraihkan ketidakupayaan individu. Okey. Kemudian solat bagi orang yang kencing tidak lawas, kentut tak lawas dan sebagainya, ataupun jenis darah, istihadah apa semua ni, kan. Jadi maksudnya sebelum dia solat, kalau macam kencing dengan darah ni, dia kena bersihkan kemaluan dia setiap kali waktu masuk. Okey, kemudian pakailah pad ke pampers ke ataupun lapik kain ke. Dan kalau darah dan air kencing tu masih lagi keluar ketika solat, itu dimaafkan. Sebab apa? Memang orang jenis ni dia ada penyakit. So kita tak boleh lah nak sama, aku boleh je tahan, mana pernah terkencing dalam seluar, kan. Itu ni orang lain yang diuji oleh Allah berpenyakit, kan. Jadi kita tak boleh samakan lah. Okey. Jadi apakah contoh-contoh aplikasi kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir yang kontemporari ni, kan? Boleh bagi tak? Kan? Ni contoh macam ni lah tentang solat jamak. Okey. Kalau qasar, dia hanya boleh kalau berlaku musafir, iaitu lebih pada 2 marhalah, kan. Dan 2 marhalah ni pula mengikut ijtihad para ulama dalam menentukan maksud 2 marhalah tu. Ada yang kata 81 km, ada yang kata 86, ada yang 90. Okey. Jadi ada khilaf sikit kat situ, kan. Tapi still mereka mengatakan kalau nak qasar, syarat utamanya ialah safar, iaitu musafir. Tapi kalau sembahyang jamak, okey, dalam hadis pun pernah sebut Rasulullah solat jamak tanpa hujan dan juga tanpa musafir. Maksudnya ada keperluan untuk jamak. Jadi isu dia sekarang ni boleh tak? Contoh macam polis trafik yang bertugas pada waktu maghrib, waktu kemuncak, kan. Kalau contohlah berlaku kesesakan yang teruk, di jalan raya, kan, polis sebenarnya bukan polis, kita dia sendiri, kan. Sebab ini berlaku ni kepada saya, pengalaman pernah daripada pukul 6 petang saya bertolak daripada Kelana Jaya, ikut Federal Highway tu, nak menuju ke KL, nak pergi ke Mindef tu, kawasan Mindef tu. Dalam Mindef tu, di jalan Semarak mana. Jadi bertolak pukul 6, kan. Pukul 9 malam baru saya sampai dekat Mindef. Okey. Nak berhenti tepi jalan memang tak boleh sebab kereta tak bergerak langsung. Jadi realiti macam tu nak buat macam mana? Adakah kita nak sembahyang jamak ataupun sembahyang ihtiram waktu, dan boleh tak kita katakan itu sebagai rukhsah yang membenarkan kalau kita nak pilih pandangan yang menyatakan solat jamak, kita solat jamak lah.
kan. Kalau kita rasa nak sembahyang ihtiram waktu, itu terpulang pada kita lah. Okey, cuma isu dia ialah ada keperluan suasana yang suasana yang apa nama tidak membenarkan ataupun tidak mengizinkan untuk kita apa nama solat dengan sempurna. Okey, baik. Tapi aplikasi yang sekarang ni kalau kita bincangkan kepada frontliners yang menguruskan apa nama yang menguruskan rawatan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Yang sama juga isu solat jamak. Boleh tak? Boleh tak boleh sebenarnya kita kena tengok keadaan. Apa maksud tengok keadaan ni? Maksudnya frontliners ni dia ada banyak kategori kan, dan dia ada shift dia. Okey, jadi kita tak boleh kata semua frontliners boleh sembahyang jamak kan. Tapi kita kata sesiapa yang berhadapan dengan kesukaran kan. Kesukaran ni maksudnya memang tak boleh nak elok. Okey, walaupun mungkinlah shift asalnya dia tidak melibatkan dua waktu solat, tetapi dah disebabkan mungkin pesakit ramai. Okey, dan permintaan pihak atasan untuk dia teruskan kerja tu sehingga menyebabkan dia terpaksa bertugas sehingga melibatkan dua waktu solat ini, dan dia tak sempat nak solat pada waktu yang pertama kan. Maka orang sebegini memang dah masuk di bawah kategori kesukaran al-masyaqqah yang tajlibut taysir, iaitu bagi orang sebegini dia boleh sembahyang jamak kan. Jadi kalau ada kesempatan, dia frontliners kan, tapi sebenarnya dia ada kesempatan untuk solat, maka dahulukan sembahyang dalam waktu berbanding sembahyang jamak. Kalau tak boleh nak elok betul, barulah sembahyang jamak kan. Ni kalau contoh smart team yang melibatkan penyelamatan mangsa bencana, sama juga sebab proses menyelamat ni dia kadang-kadang dia ambil masa kan, masa yang panjang. Kalau melibatkan ni golongan ni pun dibenarkan untuk sembahyang jamak. Okey. Kemudian ni kalau ni contoh saya sebut di sini sabun taharah tu. Ya. Apa maksud dia? Sabun taharah ni ialah sejenis sabun yang dibuat daripada tanah dan adalah sedikit campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan tertentu yang lain dibuat sabun taharah ni. Isu dia, boleh tak sabun taharah ini kita ganti kepada tayamum kan. So keputusan muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pun memang dah keluarkan satu keputusan mengatakan bahawa sabun taharah ini memang dibolehkan untuk guna sebagai tayamum kan, iaitu kalau air tak ada, kita pula duduk di kondominium nak cari tanah kat mana kan. Jadi boleh beli sabun taharah ni buat simpanan di rumah. Kalau berlaku keputusan air di kondominium kita tu, kita boleh ambil sabun taharah ni, kikir-kikir biar dia ada berdebu sikit tu, so kita boleh tayamum kan. Okey, kemudian contoh ketiga ni, solat subuh bagi pilot ataupun pemandu LRT. Ini sebenarnya soalan yang pernah ditanya kepada saya sebenarnya ni kan. Saya cerita sikit. Ada seorang kakak ni, dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, anak saya ni pilot LRT. Waktu bertugas dia ialah daripada jam 5 pagi sampai 10 pagi. Ni kalau waktu shift yang dia kena kerja lah kan. Kalau contoh kalau shift dia seminggu ni memang waktu tu lah. Jadi isu dia, bila dia bertugas 5 pagi sampai 10 pagi ni, dia bawa LRT, anak perempuan. Jadi macam mana nak sembahyang subuh? Okey, sebab kita tahu sembahyang, bila sebut sembahyang, tak kisah sembahyang apa kan, even sembahyang sunat pun dia ada rukun-rukun dia. Dan tetap nak kena ambil wuduk, tetap nak kena menghadap kiblat, rokok, sujud apa semua tu kan. Jadi macam mana nak laksanakan solat bagi anak dia? Okey, saya kata ni memang dia punya jadual begini. Dia kata memang kalau shift anak dia kena waktu 5 pagi 10 pagi, so setiap hari memang pukul 4 pagi dah keluar rumah kan, 5 pagi tu dah standby ni, dan bermula 5.30 ataupun 6.30 tu dah bergerak kan. Jadi nak sembahyang macam mana? Kita ni kalau ustaz-ustaz biasa yang jenis orang panggil tak cermat ni, kita akan kata buat apa kerja macam ni, cari kerja lain lah kan? Tapi kita kena terima hakikat lah, sebab dunia kita tak sama macam orang
ini kerja yang dia mampu dapat pun. Jadi kita nak kena ada jawapan fiqh bagi golongan macam ni kan. So nak buat macam mana? Jadi apa nama, nak rokok sujud macam mana dalam kokpit LRT tu kan. Kita kata kalau ambil wuduk menutup aurat, yang tu insya-Allah lah boleh laksanakan. Tapi kadang-kadang kita ni jenis perut berani kan, mungkin terkentut ke dan sebagainya kan, walaupun kita dah ambil wuduk siap-siap di rumah, tapi dalam perjalanan pergi tempat kerja terkentut, tersentuh apa lelaki perempuan dan sebagainya tu kan. Itu benda-benda yang tak boleh nak elak. Jadi bagi orang yang macam situasi pilot LRT ni yang bekerja 5 pagi 10 pagi itu dimaafkan, dan ini adalah satu masyaqqah yang luar biasa yang meringankan hukum bagi diri dia sahaja. Okey. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan yang memang sukar bagi dia untuk elok. So dia boleh semayang dia boleh semayang subuh waktu tu dengan keadaan yang dipanggil orang yang faqidut tahurain ataupun faqidul arkan wasyurut. Orang yang tidak boleh laksanakan rukun-rukun solat dan syarat-syarat dengan sempurna. Okey. Jadi itu contoh-contoh aplikasi kepada al-masyaqqah tajlibut taysir. Jadi harap-harapnya kita dapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi satu kefahaman kepada kita untuk faham kaedah dan bagaimana ia diaplikasikan. Dan secara kesimpulannya, al-masyaqqah tajlibut taysir ini dia dikaitkan dengan al-masyaqqah al-kabirah ataupun al-masyaqqah ghairul mu'tadah, sahaja yang tajlibut taysir. Okay, kalau masyaqqah yang sikit-sikit itu tetap tidak boleh meringankan hukum. Jadi insya-Allah setakat itu saja khusus ataupun kuliah kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.